Kita terus pada masalah utama kita, masalah sebelum kita mencipta alat ini, iaitu yang pertama sekali adalah cara pembuangan picagari, jarum, ampul kaca dan benda tajam yang tidak ergonomik dan menyebabkan berlakunya kecederaan kepada staf kesihatan yang bertugas. Dan yang kedua, reka bentuk syakbin yang tidak mesra pengguna menyebabkan masalah bahan tajam berselerak di tepi lubang syakbin dan membahayakan pengguna lain dan pekerja kesihatan dan kebersihan semasa menjalankan tugas. Dan bagi masalah ketiga adalah ketinggian syakbin yang rendah menyebabkan staf kesihatan perlu membongkok atau membuang bahan tajam ke dalam lubang tersebut. Hal ini akan menyebabkan timbulnya komplikasi seperti sakit belakang dan komplikasi kesihatan lain. Seperti kita boleh tengok dalam gambar ini, di atas lubang atas syakbin ni ada satu lubang yang agak kecil dan nampak itu ampul dan picagari berselerak di situ lah. Kadang-kadang picagari ni mungkin akan berselerak sampai ke lantai. Ini akan menyebabkan bahaya kepada pekerja kesihatan dan pekerja kebersihan. Orang yang duduk kat hospital ataupun klinik kesihatan sedia maklum masalah-masalah ini. Seperti kita sedia maklum, ramai rakan-rakan kelas kita bekerja di sektor kesihatan dan selalu tengok masalah-masalah ni lah. Dan dari segi keaslian produk kami, kami mendapat inspirasi dalam mencipta penuras syakbin ini bermula apabila melihat masalah yang sering dihadapi oleh staf kesihatan apabila ingin membuang picagari dan ampul kaca ubat intravena. Bahan buangan tersebut didapati tidak masuk tepat ke dalam syakbin dan menyebabkan picagari dan bahan tajam tersebut berselerak dan membahayakan staf kesihatan dan petugas kebersihan semasa menjalankan tugas. Penuras syakbin ini dibina menggunakan bahan-bahan kedai DIY, kedai do it yourself. Bahan yang digunakan adalah murah, mesra, alam sekitar dan mudah dicuci. Bahan yang digunakan adalah murah dan mudah untuk dipoleh dan dalam menonjolkan kreativiti dan pemikiran penyelesaian masalah dalam menangani masalah pembuangan picagari dan ampul kaca ubat intravena secara lebih efisien. Ini contoh kita punya bahan alat kita yang telah kita cipta lah, kita modify. Dan seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk pembantangan seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan saya sekalian dan juga kepada masyarakat kita iaitu Dr. Mohsin. Seperti sedia maklum, saya adalah Afiqul Ashraf bin Nu'man. Nombor matrik GB03581 adalah pelajar sains psikologi daripada semester 7 tahun 2020-2021. Jadi pada subjek kali ini itu subjek LMCR 2462 itu penyelesaian masalah kreatif. Kami ditugaskan untuk mencipta satu barang yang dapat membaiki dunia. Saya daripada grup 10 telah mendapat idea iaitu hasil perbincangan di antara kami iaitu penuras syakbin. Jadi bagi sesiapa yang tidak tahu, syakbin ini adalah satu bekas medical waste yang di mana para medik ataupun kaki tangan perubatan itu sendiri meletakkan peralatan tajam ke dalam tong tersebut seperti picagari, jarum, pisau dan juga ampul. Ampul ni adalah satu bekas ubat yang dibuat daripada kaca. Jadi setelah sekian lama, kami mendapati bahawa terdapat dua masalah pada penggunaan syakbin ini, iaitu sakit belakang dan juga masalah keselerakan peralatan tajam akibat daripada lubang syakbin tersebut. Syakbin mempunyai ketinggian yang tertentu dan juga mempunyai penutup yang mempunyai valve, iaitu menghalang peralatan tajam daripada dalam tong tersebut daripada keluar. Namun begitu, terdapat beberapa kekurangan pada tong tersebut di mana para medik atau kaki tangan perubatan yang ingin menggunakan tong tersebut terpaksa membongkok badan supaya apabila barang tajam yang dibuang ke dalam tong tersebut tidak tercampak keluar. Jadi hasil daripada ini tercetuslah idea penuras syakbin. Okey, kita tengok kepada tujuannya.
Tujuan yang kita mencipta penuras Syakbin ni adalah untuk menangani masalah kedua-dua masalah tersebut, iaitu untuk mencapai tahap ergonomik di mana meningkatkan taraf keselamatan pengguna tong Syakbin tersebut dan juga kaki tangan yang berada di sekeliling. Yang kedua, untuk membetulkan postur badan ketika membuang peralatan tajam ke dalam tong tersebut. Penuras Syakbin ini dicipta dengan diameter yang agak besar dan juga ketinggian yang lebih, supaya apabila paramedik atau kaki tangan perubatan yang menggunakannya tidak perlu membongkok badan, iaitu ergonomik, postur mekanik body yang betul. Dan kedua, apabila kita meletakkan barang peralatan tajam ke dalam tong tersebut, tidak kemasukan ke dalam tong tersebut dan berselerak di luar. Jadi itu saja pembentangan saya. Harap sedikit sebanyak dapat menjelaskan konsep dan tujuan penciptaan penuras Syakbin ini. Jadi video dan penjelasan yang lebih jelas, lebih detail akan diulas oleh rakan-rakan saya yang lain pada video dan slide yang lain. Baik, itu saja. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syukri Fauzi. Saya akan membentangkan kaedah penghasilan produk. Okey, mula-mula sekali kita tengok kat sini produk kami menggunakan bahan yang simple je. Pertama sekali kita gunakan ni corong turas. Yang kedua adalah besin. Okey, untuk yang first ni kita gunakan dua bahan yang simple ni je. So seterusnya bahan-bahan untuk memotong dan melekat kedua-dua corong turas dengan besin ni mengikut yang kita nak ni lah. Pertama sekali hot glue. Yang ni kita boleh beli dekat mana-mana DIY ada. Sekarang ni banyak dah jual benda ni, senang nak dapat lah. Yang kedua gergaji. Gergaji ni gergaji untuk potong plastik ni lah. Okey, yang ketiga adalah pita pengukur untuk kita ukur bahan-bahan yang untuk kita potongan nanti tu. Okay, first kali kita tengok diameter lubang tu. Okay, agak-agak muat tak diameter lubang daripada tong asal ni yang kita nak masukkan ni, agak-agak muat tak dengan kita punya ni lah, kita punya turas corong turas ni untuk masuk kat sana. Okay, bila kita dah ukur semua, kita dah try test. Okay, kita akan buat satu potongan dekat bahagian mana, setakat mana kita nak. Untuk projek ni kita tak boleh nak pakai corong turas macam biasa. Kita tak boleh nak ambil tu satu corong turas yang kat kedai biasa tu kita pasang je terus, tak boleh. Sebab nanti dia apa-apa bahaya tajam yang masuk dalam tu, mungkin dia akan tercucuk ataupun tersumbat kat situ. Dia akan stuck kat situ. So kita akan potong kat ni sebab bahagian atas dia ni memang bentuk dia tirus. So bahagian atas dia ni dia akan luas, bahagian atas ni. Okey, lepas tu kita dah buat pemotongan tu. Pastikan yang kat sini tak ada, yang tempat kita potong ni tak ada bahagian-bahagian tajam ataupun tak ada serpihan-serpihan yang boleh menyebabkan bahan yang kita buang tu tersangkut dekat dalam corong turas. Okey, seterusnya bila kita dah potong, kita tengok dekat ni. Bila kita dah potong, kita tengok ukur ketinggian dia. So kita dah potong, kita try letak dulu. Ni bahagian yang kita potong tadi. Kita try letak dulu dengan lubang tu. Okey ke tak? Fix ke tak? Sesuai ke tak? Okey, bila dah sesuai, kita ukur ketinggian dia. Kita ukur ketinggian corong turas ni. Untuk apa? Sebab kalau kita letak macam ni je, kalau kita just letak dia je, dia akan terjatuh, dia akan sengit, dia akan terjatuh, dia senang nak tercampak. So tu masa ni lah gunanya besin tadi. Besin tadi kita guna untuk buat stand. So besin ni proses untuk kita potong besin ni. Kita dah ukur yang ni, kita letak macam tape macam tu, yang warna putih ni kita letak tape. Sebab kita dah ukur stand semua ni, kita dah ukur. So kita start potong. Bila kita dah potong,
bentuk dia akan jadi macam ni. Bentuk dia akan jadi macam ni. Kita try dulu letak dulu dekat atas ni. Kita letak sekali dengan corong turas tu. Okey, ketat dengan lubang tu, dia fix ketat. Okey, bila dah fix, kita bolehlah lekatkan benda ni. Okey, bila dah lekat, last sekali kita test tengok. Bila dah lekat semua, kita test tengok. Okey. Ni bahagian yang dekat tepi ni. Ni okey, maknanya ni yang corong turas tadi lah. Dekat anak panah. Ni dekat sini ni corong turas tadi akan masuk. Corong turas tadi, benda tu akan masuk kat dalam untuk apa-apa syakbin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haziq Zulkifli akan membentangkan tentang kos efektif. Bilangan perkara yang kita perlukan dalam membuat penuras syakbin ni hanyalah 5 perkara. Okey, perkara pertama kita gunakan adalah tip besin, iaitu dengan harga RM2.5. Kedua, funnel atau corong dengan harga RM4. Ketiga, gergaji kecil RM8. Gergaji ni untuk kita potong corong tu untuk masukkan dalam besin dan syakbin tu lah. Okey, yang keempat adalah pistol gam panas. Kita gunakan hot glue sebanyak 4 batang RM2.5 ya. Dan kelima adalah selotip berharga RM3. So jumlah yang kita gunakan untuk membuat projek ini adalah hanya menggunakan RM20. Kos upah. Okey, dalam penciptaan penuras syakbin ni kami menciptanya sendiri tanpa perlu mengeluarkan kos untuk membayar upah kerana prosesnya yang mudah. Kita boleh buat sendirilah. Okey, kos yang rendah. Peralatan yang digunakan untuk menghasilkan penuras syakbin murah dan mudah untuk didapati. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya adalah impak terhadap projek penuras syakbin ini. Setiap projek yang kita lakukan sudah pasti kita mahukan impak atau kesan-kesan yang terbaik terhadap projek tersebut. Antara impak-impaknya adalah, yang pertama, ia dapat menjimatkan masa semasa membuang ampul, jarum, benda tajam ke dalam syakbin. Yang kedua, ia dapat memastikan ampul, jarum, benda tajam dibuang terus masuk ke dalam syakbin. Dengan adanya projek penuras syakbin ini, kita tidak perlu membuat pemeriksaan kali kedua untuk memastikan bahan-bahan tersebut dibuang terus masuk ke dalam syakbin. Yang ketiga, ia juga dapat membantu menjalankan kerja dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, ia juga dapat memberikan emosi yang baik dan tumpuan semasa melakukan kerja. Seterusnya, ia juga dapat mengurangkan masalah sakit belakang staf kesihatan. Dengan adanya projek penuras syakbin ini, staf kesihatan tidak perlu lagi membongkok untuk membuang bahan-bahan tersebut. Okey, yang terakhir, antara impaknya adalah ia juga dapat mengurangkan kecederaan semasa membuang ampul, jarum, benda tajam ke dalam syakbin. Sebagai contoh, tercucuk jarum, tercucuk benda-benda tajam yang boleh memberikan risiko terhadap staf kesihatan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Haziq Harun bernombor matrik GB03-658 akan menerangkan sedikit mengenai kelebihan penuras syakbin yang kami jalankan ini. Yang pertama, kelebihan penuras syakbin ini adalah membolehkan kecederaan benda tajam dielakkan dengan lebih efisien. Selain itu, penuras syakbin ini dapat mengelakkan lantai tercemar daripada jarum jatuh ke bawah. Dalam masa yang sama, penuras syakbin ini memudahkan jarum dan picagari masuk mudah ke dalam syakbin. Dalam segi ergonomik, penuras syakbin ini menjaga postur pengguna kerana kedudukan tinggi dan elak daripada pengguna membengkokkan badan mereka. Di samping itu, penuras syakbin ini memberi kestabilan kepada syakbin tersebut. Ia membolehkan pengguna rasa lebih selamat ketika melakukan prosedur. Dalam penuras syakbin ini terdapat juga beberapa penyelesaian masalah yang dapat kita ambil dengan adanya penuras syakbin ini. Antara penyelesaian masalah yang dapat kita ambil ialah ruang corong hadapan besar memudahkan picagari dan jarum senang dibuang.
Penuras Syabin ini dapat mengelakkan direct contact dengan permukaan yang tercemar dan dapat menghindari daripada infeksi ataupun jangkitan silang yang terkena para petugas. Penuras Syabin ini juga dapat mengurangkan kecederaan objek tajam dan elak infeksi disebabkan penuras berlindung sebagai pelindung untuk pengguna ketika membuang objek tajam. Pada yang terakhir, iaitu strategi pemasaran. Kumpulan kami telah merancang beberapa strategi pemasaran yang akan digunakan untuk memasarkan penuras Syabin ini. Antara strategi pemasaran yang telah kami rancang adalah menghantar wakil kumpulan kami ke hospital-hospital di seluruh Malaysia, lebih-lebih lagi hospital kerajaan, untuk mengiklankan kepada syarikat-syarikat konsensi pembersihan seperti biohazard dan alatan tajam untuk membeli barangan kami ini. Selain itu, kami akan menjalankan kursus pendek dan presentasi kepada syarikat konsensi dan jabatan-jabatan dan juga staf-staf kesihatan tentang cara penggunaan Syabin ini dan bagaimana ia dapat menjamin keselamatan pengguna. Yang terakhir, penjualan secara dalam talian di aplikasi membeli belah seperti Shopee dan Lazada juga akan kami gunakan dalam strategi pemasaran penuras Syabin ini. Ini bertujuan bagi memudahkan klinik-klinik swasta untuk membeli penuras Syabin ini dengan secara dalam talian. Sekian, itu sahaja. Pertama sekali, apa yang dapat kami lihat halangan semasa penghasilan projek ini adalah takut idea sama seperti orang lain atau kumpulan lain. Apa yang dilihat, kami takut bahawa idea yang telah kami jalankan ini telah dihasilkan atau telah diinovasi oleh kumpulan lain atau orang sekeliling kami. Selain itu, kami juga takut sekiranya mendapat kecaman dari orang sekeliling. Apa yang kami takuti dalam menjalankan penghasilan projek ini adalah di mana kami takut apa yang telah kami inovasi mengenai penuras Syabin ini diperlekehkan atau orang sekeliling merasakan bahawa ia bukanlah satu inovasi atau ia bukanlah satu benda yang diperlukan yang dapat mengubah dunia. Selain itu, tekanan terhadap keadaan sekeliling. Tekanan terhadap keadaan sekeliling ini kami dapat dilihat di mana kami terpaksa menjalankan projek ini bersendirian atau mengikut cara masing-masing disebabkan oleh kami kekangan masa dan juga di mana kami tidak dapat berkumpul dalam satu ahli kumpulan disebabkan kami duduk berjauhan antara satu sama lain dan maklumlah mengenai musim Covid ini. Okey, apa yang terakhir sekali yang halangan semasa penghasilan projek ini adalah tentang kekangan masa. Seperti yang telah kami maklumkan sebentar tadi tentang tekanan terhadap keadaan sekeliling, kekangan masa juga menjadi punca dan faktor utama dalam penghalangan semasa penghasilan projek ini, di mana kami kesemua ahli kumpulan kami terdiri daripada penolong pegawai perubatan di hospital masing-masing di negeri-negeri yang berbeza. Jadi disebabkan oleh peningkatan kes COVID-19 di sesetengah negeri dan sebelum ini terdapat juga berlakunya banjir di Kuantan. Jadi masa yang ada agak terbatas dalam penghasilan projek ini dan agak mengganggu kami sebagai satu kumpulan untuk berbincang dalam meneruskan dan memperbaiki lagi projek ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.